Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama dipertemukan lagi dalam siaran ini, yang mana insya-Allah saya akan meneruskan perkongsian kita untuk tajuk yang baharu, yang mana tajuk ini juga adalah tajuk yang saya kira juga amat penting kerana kekeliruan di dalam penulisan jawi baharu kita pada hari ini sering berlaku dalam satu tajuk yang dinamakan padanan huruf K, huruf K. Ramai di antara murid-murid yang keliru sebenarnya. Ada yang menyatakan huruf K ini boleh ditulis dengan padanannya huruf kaf. Ada juga huruf qaf, Ada yang tulis juga dengan huruf-huruf yang lain, Contohnya huruf K untuk ain, tapi itu untuk ejaan dalam bahasa Arab lah, Sekarang ini perkongsian kita adalah perkongsian padanan huruf K untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja, Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Baik. Sebelum saya nak mulakan, saya nak tanya dulu. Setuju tak kalau saya katakan bahasa Melayu ni, kalau huruf K dalam ejaan yang bahasa Melayu ni, dia menggunakan huruf qaf? Setuju tak? Setuju. Okey. Setuju tak kalau saya kata bahasa Melayu juga dia boleh menggunakan padanan huruf K untuk kaf? Setuju. Setuju juga. Maknanya dua-dua boleh lah. Kalau dua-dua boleh tu, macam mana cara kita nak tulis? Macam mana cara kita nak buat? Sudah tentunya dia mesti ada caranya, kan? Jadi inilah dia teknik-teknik yang perlu kita pelajari, yang mana pada hari ini saya akan kongsikan. Padanan huruf K untuk K, padanan K untuk qaf, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Saya pernah bertanya pada murid, adakah anda setuju padanan huruf K untuk qaf dalam ejaan bahasa Melayu? Semua orang setuju. Semua orang setuju pada ketika itu. Tetapi bila saya membawakan satu misal atau satu contoh, dia mula keliru. Dia mula keliru. Saya katakan kalau macam itu, cuba kita eja perkataan cactus dan juga kekwa. Kedua-duanya ini adalah sejenis bunga, bunga cactus dengan bunga kekwa. Baik. Untuk itu, izinkan saya untuk terus kita menulis di papan putih, Minta maaflah sebabnya dalam saya punya perkongsian ni saya nak buat saya santai-santai sahaja, sebab saya maklum, bercakap sehala ni dia memang tak ada respon lah daripada murid-murid, kan. Tapi tak apalah, mudah-mudahan perkongsian secara langsung yang begini dapat membantu. Tak banyak pun, dapat sikit pun jadilah, kata orang, kongsikan sikit biar dapat daripada kongsi banyak langsung tak dapat. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, semua orang pandang ke papan putih ni. Nampak tak tulisan saya sekarang ni? Mana nak nampak, Tak tulis lagi, kan? Okey, baik. Saya bawakan satu contoh eja kekwa, K-E-K-W-A, kekwa, dan satu lagi cactus, K-A-K-T-U-S. Ni. Ini yang kekeliruan yang biasanya timbul, apabila murid dia menjawikan, saya tengok perbandingan jawapan. Ada yang menjawab cactus dengan jawapannya ditulis begini, kap ta waw sin. Okey. Ada juga yang mengeja
Cactus, kap, kop, tawafsim, kaktus. Ada juga yang mengeja kop, kap, tawafsim. Nampak? Pada asasnya, kesemuanya bunyinya sama. Kesemuanya bunyinya sama. Cactus, ya. Cactus, kaktus. Kaktus ke? Kalau kaktus tu, itu bibik saya. Bibik yang biasalah, yang bersihkan rumah kan. Tu nama dia kaktus. Tapi ni cactus jenis bunga tau. Jangan salah pula. Okey, baik. Kita tengok pula kekwa. Kap, ya, kap, waw alif. Kekwa. Ada yang eja kekwa, kap, ya, kop, waw alif. Ada yang eja kekwa, kop, ya, kap, waw alif. Pada asasnya, kesemuanya itu bunyinya sama, ya. Jerman kata apa? Iki kabeh ni munine podo kabeh, ya. Munine podo. Maknanya apa? Semua bunyinya sama aja. Tetapi saya nak beritahu balik semula, dalam Jawi ini dia kenapa? Dia kena ejaan yang tepat. Dia bukan sekadar bunyi sahaja. Kerana apa? Kerana dalam orientasi peperiksaan pada ketika ini dia hanya menilai pada ejaan yang tepat. Oleh yang demikian, antara pilihan jawapan ini, antara jawapan cactus yang 3 ini, sudah tentulah yang betul cuma satu. Baik, yang betul yang mana? Yang betul adalah yang atas sekali. Ini yang betul ni. Ini yang betul. Kap, tawafsin. Kaktus. Yang ini kekwa. Mana yang betul? 1, 2, 3. Yang betul adalah yang tengah, bukan yang bawah. Ya, yang tengah. Baik, kita tengok sekarang ini. Bila kita benakan suku kata, kita nampak yang mana? Huruf K ni ada di sini. Ini pun ada di sini kan? Kemudian K ni ada di sini, K pun ada di sini. Kedudukan dia sama. Tetapi yang cactus ini dia kaf dengan kaf. Yang kekwa ni dia kaf dengan kop. Kenapa ya? Kenapa dan mengapa? Sudah tentulah ya. Kalau orang yang mahir dengan Jawi, dia tentu dia ada jawapannya. Dan saya ya, apabila saya dapat teknik ini, ya, saya nak kongsikan dengan anda semua. Cara macam mana nak kenal pasti, kita nak tahu, ya, nak tahu macam mana dia K untuk kap ataupun kop. Kita boleh tengok sebelah kiri saya ni, ya, nanti saya akan terangkan. Okey, semua orang, ya, semua tolong fokus pada tulisan saya. Ni. Minta maaf ya, tulisan tak apa cantik, ya, tetapi alhamdulillah lah boleh dibaca, ya. Okey, saya buat besar-besar tu. K. Ini huruf K. Huruf K ini dia boleh dipadankan dengan huruf kaf. Okey, dia boleh dipadankan dengan huruf kaf. Dengan waktu yang sama, dia juga boleh dipadankan dengan huruf qaf. Maknanya apa? Kedua-duanya boleh. Selagi mana perkongsian kita ini dalam ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kedua-duanya boleh diguna pakai. Ya, padanan dia kaf dan qaf. Okey. Baik, saya buatkan gambar rajah lah ya, supaya mudah. Ya, jadi saya nak semua anak-anak murid saya, ya, pada semua yang berkongsi dalam siaran saya ini, kita tengok ya. Huruf K ini kita bahagikan dia dalam 2 kumpulan. Ya, 2 kumpulan. Yang pertama, kumpulan ejaan dalam bahasa Melayu. Ini dia, bahasa Melayu, BM. Yang kedua, kita letakkan dalam satu kumpulan lagi, namanya kumpulan bahasa Inggeris. Ingat ya? Bahasa Inggeris ni terbahagi kepada berapa? Pada dua, iaitu bahasa Inggeris pinjaman dan juga serapan. Kedua-duanya ini dalam kumpulan yang sama, dia duduk di sini. Ya, dia duduk di sini. Okey. Sekarang ni kita tengok dulu satu persatu. Kita selesaikan yang bahasa Melayu dulu. Tengok betul-betul. Bahasa Melayu ini sebenarnya
dia boleh dipadankan dengan huruf kaf dan juga qaf. Saya ulang balik. Bahasa Melayu, dia boleh dipadankan dengan kaf dan juga qaf. Tetapi, dia bersyarat. Dia ada syarat. Dia bukan suka-suka je. Alah, janji muni wes lah. Orang kena kaya mono. Pasalnya apa? Pasalnya bahasa Melayu iki, kan dah speaking pula kan. Ya. Kenapa? Ya, bahasa Melayu ni dia, kalau nak ke kaf, ke qaf ni dia ada syarat. Ya, syarat dia, kita tengok. Tengok dia. Kalau huruf kaf ataupun huruf qaf, kaf dan qaf, kalau kaf ini dia duduk, dia mesti berada di awal. Huruf kaf bahasa Melayu dia mesti berada di awal. Dia bukan di awal kata dasar sahaja, tetapi dia boleh juga letakkan di awal suku kata sama ada yang kedua ataupun yang ketiga. Sebab itu dalam perkongsian Jawi kita, saya meletakkan suku kata itu di tempat yang pertama sekali. Ya, kenapa? Sebab suku kata lah yang menjadi penentu. Dia jadi penentu. Penentu apa? Penentu dia ini KWK. Penentu juga dia ni berapa suku kata ya. Penentu juga macam mana kita nak tahu dia huruf-huruf CMJ. Penentu juga macam mana kita nak tahu dia ini padanan huruf K ataupun huruf qaf dalam bahasa Melayu. Ya, maknanya apa? Penerangan saya yang awal mula hari tu dalam siri yang pertama tu, ya, saya terangkan satu persatu, step by step. Dan hari ini, kalaulah ya, kita nak jumpa dekat manalah tajuk ni kan, dekat mana kita boleh tengok dalam buku teks darjah 3, tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama, ya. Di situ adalah contoh-contoh perkataan, contohnya perkataan kekwa, cactus dan sebagainya. Ya, jadi apabila kita tahu tentang padanan huruf K yang bahasa Melayu ni, padanan K kaf atau K qaf ini, sudah tentulah kita akan mudah dalam menulis tulisan Jawi ni, ya, dengan tidak ada kekeliruan lah, ya. Kalau kita dah faham, insya-Allah. Ya, hari ni saya bagi cara yang sangat mudah. Ya, yang mudahnya, kita tengok. Saya ulang balik semula, ya, supaya lebih jelas. Bahasa Melayu, padanan K boleh kaf dan juga huruf qaf. Dua-dua boleh. Syaratnya, kaf ini wajib berada di awal suku kata, sama ada suku kata pertama, kedua atau ketiga. Ataupun seterusnya lah. Dan juga huruf qaf ini, dia mesti berada di akhir suku kata. Di akhir suku kata. Tak kiralah suku kata yang keberapa. Yang penting kalau bahasa Melayu, huruf K di hujungnya mesti huruf qaf padanan dia. Sebab tu pada waktu yang mula-mula hari tu, dalam siri yang kedua tu, saya ingat, saya membawakan satu contoh mengeja rempeyek kan. Ada yang eja rempeyek tu ra, mim, pa, ya, kaf. Ya, dia sopan sikit tu. Kalau dia bunyi apa? Rempeyek. Dia rempeyek. Dia action sikit. Rempeyek. Tapi kalau dia huruf qaf, dia macam kol-kolah sikit kan. Rempeyek. Ya. Rempeyek. Lagi kalau kita nak apa tu kata orang tu? Kalau kita nak baca dengan harakatnya, kita baca 6 harakat. Rempeyek. Ya. Tapi ada korang baca macam tu? Tak ada kan? Korang janganlah baca macam tu pula nanti ya. Itu saya saja je ya. Aplikasikan ya. Kalau 2, 3 ya itu bermakna bersamaan dengan 3 alif. 1 alif, 2 harakat. Bermakna kalau 3 ya itu bersamaan dengan 6 harakat. Ya, rempeyek. Wah, Jawa betul ya. Okey, baik. Kita teruskan. Kita tengok contohlah pula. Kita tengok contoh ya. Okey. Kita tengok contohnya. Contohnya eja apa? Eja kekwa. Kekwa. Kenapa kekwa kaf ya qaf waw alif? Kenapa eja kekwa kaf ya qaf waw alif? Sebab ni, kita kembali kepada asas dulu. Dalam nak jawikan, kita mesti buat apa? Ya. Kita murid baru belajar kan? Jadi kita kena buat step.
Apa tu step? Langkah. Ya. Campur-campur lah bahasa saya ni. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu, ada Jawanya kan. Ya. Jadi, kita tengok. Kita tengok. Langkah yang pertama, kita kena buat apa? Suku kata. Kita buat suku kata. Kek dengan wa. Ada berapa? Ada 2 suku kata kan? Kek, wa. Ada tak KWK kat sini? Tidak ada. Jadi kalau tak ada KWK, kita tak ada nak gugurkan apa-apa ya, sebab vokal A sahaja yang perlu digugurkan. Jadi di sini tak ada huruf A. Jadi kita tengok sekarang ni, kenapa kek-wa ini dia kap ya kop. Kap dalam bahasa Melayu, kek-wa ni ejaan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu di awal suku kata ke hendaklah huruf kap. Ni kap. Kalau huruf I padanannya untuk ya. Kita tengok sekarang ni. K yang di sini ni. Ya. Itu K untuk kop. Kenapa dia kop? Sebab bila dibina suku kata, dia duduknya di mana? K tu duduknya di akhir suku kata yang pertama. Okey. Okey, jadi kita padankan huruf kop. Begitu. Kemudian W untuk waw, A untuk alif. Kemudian yang ketiga, langkahnya sambungan huruf itu kita teruskan saja sebagai jawapannya. Sifat dia kap dengan ya boleh disambung. Wow, di sini alif. Okey. Sebab itu eja kek-wa, kap ya kop waw alif. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. K. Cuba teka, saya nak eja apa? Apa tu? K. Ada 3 K tu. Kok. Kakak. Bukan eja kakak. Nak eja kok. Nak eja koko. Eja apa? Eja kok. Bukan koko. Eja kakak. Alah, kau ni. Dua-dua boleh. Ya, kakak, koko. Sekarang kita fokus pada huruf K lah. Kakak ni bahasa Melayu kan? Dia kalau bahasa Melayu, syaratnya apa tadi? K, kap, K kop. Baik. Saya nak tanya kan. Nak tanya pada kalian. Ya, pada kalian. Nampak 3 K? Saya nak tanya. Yang ini duduknya K di mana? Di mana? Di tengah. Iya ke di tengah? Dalam Jawi nanti, ya, K tak akan ada duduk di tengah. K dia hanya ada di awal dan juga di akhir. Sebab ini adalah cerita bahasa Melayu. Tengok bahasa Melayu. Ada tak huruf K untuk K duduk di tengah? Tak ada kan? Ada AW dengan AK sahaja. Ya? Di tengah, yelek, tarak. Jadi kalau tak ada, tak boleh. Tapi, ini jadi apa Ustaz? Kalau macam ni, K ni duduk di mana? K ini dia duduk di mana? Siapa tahu? Siapa tahu? Di mana? Dia jadinya duduk di awal. Lah Ustaz, di tengah-tengah kok di awal Ustaz. Ini kan tengah Ustaz. Bukan begitu. Kenapa saya katakan duduk di awal? Sebab dalam Jawi saya dah katakan tadi, pertama sekali kena bina suku kata. Kita buat suku kata. Wahid, Isnin, Selasa. Okey, buat suku kata dulu. Ka. Ada 2 suku kata. 1, 2. Kan? Ada 2 suku kata. Jadi, kita tengok dulu. K. Suku kata pertama, suku kata kedua. Yang kedua, ada tak KWK kat sini? Ada kan? Ada KWK. Kita selesaikan dulu KWK. Kita pangkalkan dia. A-nya tu, dia mati di tengah-tengah. Kenapa? Sebab dia tercepit. Dia apit dan tercepit. Mati dia. Kiok. Mati dah. Ya, bila dah mati, nanti dalam padanan huruf tak payah ditulis lagi dah. Ya, biarkan. Okey, sekarang ni kita fokus balik pada huruf K, bahasa Melayu. Bila kita dah bina suku kata, barulah kita tahu huruf K itu sebenarnya dia ada di mana. Yang asalnya nampak macam di tengah tadi tu, dia telah duduknya di awal suku kata yang kedua. Pertama, suku kata yang kedua. Kita kembali semula. Kalau pertama, huruf K yang pertama di awal suku kata, dia tulis dengan huruf kaf. Okey, sekarang ni kita jawikan. Kita buat padanan huruf. K untuk apa? K untuk kaf. A, alif. K di awal suku kata yang kedua. Kaf. K di hujung bahasa Melayu huruf kop. Jadi aja kakak, kaf, alif. Kaf, kop.
kakak. Ya. Kakak. Kol-kolah ya. Tapi janganlah baca macam tu ya. Baca biasa je lah. Kakak. Begitu. Ada satu lagi. Ni. Ini huruf apa? K. Ini huruf apa? K. Ini huruf apa? D. Ini huruf apa? O. Ini huruf O. Coba baca. Apa bunyinya? Kudu. Wih, apalah kudu? Gelilah ketiak saya. Bukan kudu lah. Kodok. Wah, ya. Orang Jawa dia kalau cakap tu, dia penuh perasaan tau. Dia kalau cakap tu, apa tu? Itu namanya kodok. Bukannya kudu. Alah, kalau kudu tu rasa macam apalah. Tak bestnya lah kan. Jadi kita nak tengoklah kudu dengan kodok ni. Ya. Kodok ni, dia tengok huruf K-nya lah. Kita fokus huruf K. Kita bina suruh kata K di awal, K di akhir. Walaupun ini adalah istilah Jawa, tetapi Jawa dengan Melayu ni dia serumpun. Ya, dia serumpun. Jadi kita masukkan dia dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kita kembali semula. Langkah pertama dah buat, langkah kedua kita buatkan padanan huruf K di awal kaf, waw, dal, waw, kop. Kudu, kodok. Baru sedap ya bunyinya. Bunyinya macam mana? Macam mana bunyinya? Kodok. Kat tempat siapa ada kodok? Saya nak tanya, kat rumah siapa ada kodok? Kat rumah kita ada kan katak, kodok. Ya, katak ni saya nak bagi tahulah. Saya ada satu cerita sebenarnya ni. Kalau kita, ya, kita di rumah kita, ya, katak ni dia ada dua spesies ya. Dia ada katak ni, dia katak Jawa. Kodok tu katak Jawa. Satu lagi katak frog. Ni katak English. Baik. Kita nak tahu dia ni katak ni sebab dia ni spesiesnya sama kan? Kita nak tahu dia ni daripada Jawa ke ataupun di Inggeris, macam mana kita nak tahu? Okey, kalau kita nak tahu, dia mudah aja. Katak ni kita nak tahu daripada dia punya bunyi dia. Sebab katak ni dia boleh tahu cuma betul ataupun salah. Betul atau salah yang ditranslatekan. Kalau katak tu katak Inggeris, dia kalau betul dia kata right, kalau salah dia kata wrong. Jadi right dengan wrong ni kalau dia hujan turun, ada hujan turun, katak ni dia berbunyi. Nak tahu dia ni Inggeris ataupun Jawa, dia akan bunyi, kalau hujan turun, dia bunyi macam mana? Right, wrong. Right, wrong. Right, wrong. Itu katak tu katak apa? Katak Inggeris. Kalau katak Jawa, dia betul pun dia tak tahu, salah pun tak tahu. Jadi kalau dia bunyi tu, dia geleng kepala. Dia macam mana? Bila dia berintegrasi berdua tu kan, dalam waktu yang sama tu, satu right, satu lagi wrong. Bila yang Jawa dia kata apa? Gini bunyinya. Right, wrong. Right, wrong. Yang Jawa kata apa? Gedek. Gedek tu maknanya tak tahu gedek kan. Jadi nanti kalau ada kata balik nanti ataupun lepas daripada kita punya pengajian ni, kalau ada kata ada katak kat luar rumah tu, cek tengok katak tu daripada mana. Ya, kalau dia bunyinya right dengan wrong, itu daripada bahasa daripada Inggeris. Itu katak Inggeris tu. Kalau dia gedek itu namanya katak Jawa. Okey, kita teruskan. Saya bagi 2 contoh, 3 contoh ni saja lah ya. 2-3 contoh ni saja dan kita kembali semula kepada huruf K. Huruf K bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia hanya boleh K untuk kaf sahaja. Saya nak beritahu, nak maklum pada semua ya, anak-anak murid saya, kepada semua ya yang mengikuti siaran saya ni, bahasa Inggeris dia tidak pernah mengiktiraf huruf kop dalam penulisan padanannya. Maknanya apa? Bahasa Inggeris ini dia tak pernah terima huruf kop. Ibarat kata kalau kita kata tu, bahasa Inggeris tu mengharamkan kof langsung. Tak boleh. Dia cuma kaf aja. Kaf ini pun, kaf ini dia gunakan waktu bila? Semua sekali. Sukata yang pertama, awal. Sukata yang akhir pun dia. Yang tengah pun dia. Maknanya apa? Bahasa Inggeris ni dia cuma menghalalkan kaf sahaja. Huruf kop tak boleh. Orang kena langsung. Ya, tak boleh langsung. Huruf kop ni. Bahasa Inggeris dia mesti huruf kaf. Ya. Okey, kita tengok contohnya lah ya. Kita tengok contohnya. Contohnya apalah ya. Bahasa Inggeris.
Okey, siapa nak bagi contoh? Saya tulis kat sini. Mana boleh Ustaz? Saya cakap Ustaz bukan dengar pun. Ustaz kat sana, saya kat sini katanya. Okey, tak apa. Jadi kita tengok kat sini. Kita buat contoh. Eja. Siapa tahu saya nak eja apa? Kek. Bukan kek, saya nak eja klinik. You all tahu apa itu klinik? Tahu kan klinik? Okey, klinik. Macam mana cara eja klinik? Klinik adalah perkataan serapan bahasa Inggeris. Asalnya ialah ejaan asalnya C-L-I-N-I-C kan. Klinik. Tu bahasa Inggeris. Tapi bila bahasa Melayu gunakan, ditukar. Yang huruf C bertukar menjadi huruf K. Jadi ini dikatakan sebagai serapan dalam bahasa Inggeris. Serapan bahasa Inggeris ni, kita tengok bahasa Inggeris dia mewajibkan apa? Dia mengkap di awal ataupun di akhir. Tengok sini. Kap bahasa Inggeris, kap awal, tengah, akhir, semuanya huruf kap. K untuk kap. Jadi kita pun buat suku kata langkah pertama. Ya, saya budak baru belajar kan. Buatlah suku kata. Suku kata ni penting Okey, baik. Jadi K di awal huruf kap. Lam, ya, nun, ya, kap. Jadi macam mana kita nak jawikan? Jawikanlah kap ke, lam ya nun ya kap ke, klinik ke. Ya. Dah macam siam dah saya. Klinik. Jadi huruf kap dengan kap sahaja. Huruf kap tak boleh. Walaupun kadang-kadang kita jumpalah adalah di pekan-pekan tu kalau kita tengok klinik swasta ke atau klinik-klinik mana-mana, kadang-kadang dia eja klinik tu dia eja silap. Tapi tak apalah. Barangkali dia waktu itu ejaan Jawi lama tu yang dulu-dulu dia memang dia surat beranaknya begitu. Memang diregister. Susahnya lah nak sebut register ni. Cakap Melayu kok macam Jawa juga Susahnya lah Yang dah register dengan dulu-dulu punya pendaftaran, biarkanlah tapi saya nak beritahu dalam orientasi periksa kita hanya diwajibkan menulis dengan ejaan yang tepat sahaja Jadi kita tengok klinik. Kita tengok contoh yang kedua. Ini awal dengan akhir. Yang kedua kita tengok yang di tengah-tengah. Okey, S-K-O-R, skor kan? K ni di tengah kan? Jadi macam mana? Kalau bahasa Inggeris ni mudah aja. Dia semua sama aja. Sin, kaf, waw, ro. Jadi jawikan. Sin, kaf, waw, ro. Skur. Bukan seekor, ni skur. Skor. Jadi itulah dia caranya macam mana kita nak menjawikan. Ini adalah pentingnya belajar teknik-teknik penulisan Jawi yang mana perkongsian ini huruf K ini saya berikan secara mudah ringkasnya beginilah Jadi untuk tajuk yang akan seterusnya nanti kita akan jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang lain tajuk-tajuk yang seterusnya yang saya kira kita nak menyelesaikan beberapa kekeliruan tulisan ini yang kita nak buat daripada salah kepada yang betul sebab kita kena biasakan yang betul. Jadi pada semua anak-anak murid saya kepada semua rakan-rakan saya, kepada semua yang menonton siaran saya ucapkan terima kasihlah doakan saya diberikan kekuatan dan juga kesihatan yang baik untuk saya cuba meneruskan dan juga berkongsi satu hari satu perkongsian satu tajuk lah Banyak sebenarnya tajuk-tajuk yang kita nak kongsikan tetapi kita buat satu-satulah supaya kita dapat satu hari satu. Kalau ada 15 hari maknanya kita dapat 15 perkara kita dapat. Jadi saya mohon maaf sekiranya dalam penyampaian saya barangkali ada salah dan silap, tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf dan saya sudahi dan saya tangguhkan perkongsian kita. Dan kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang dalam siri seterusnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.